Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam subjek sains komputer tingkatan 4 1.1.2. Ciri-ciri penyelesaian masalah yang berkesan. Tapi sebelum itu jangan lupa jadi setelah kita memikirkan strategi bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang kita belajar dalam tajuk 1.1.1 dan sebelum ini, jadi keputusan yang kita peroleh akan menggambarkan keberkesanan strategi penyelesaian masalah yang telah kita ambil. Oleh itu, misi dalam mencari penyelesaian masalah dia melibatkan tiga ciri yang penting. Dia melibatkan tiga ciri yang penting, iaitu yang pertama, dia melibatkan tiga ciri yang penting. Yang pertama, kos. Okey. Yang kedua, masa. Dan yang ketiga, sumber. Okey, jadi anda kena ingatlah tiga ciri penyelesaian ini. Yang pertama tadi, kos. Yang kedua, masa. Dan yang ketiga ialah sumber. Okey, kita lihat satu-satu ciri-ciri ini. Okey, kos. Kos ini kita takrifkan sebagai harga yang kita perlu bayar untuk memperoleh, mengeluarkan dan menyelenggara. Ini masuk dalam kamus online dalam bahasa. Biasanya kos ini dia melibatkan wang, masa, tenaga dan juga perbelanjaan. Biasanya yang selalu kita bincangkan dalam ciri kos ini, kita akan tanya berapa kos projek kita, bagaimana dengan kos tersebut, adakah dia akan menambah produktiviti, ataupun adakah kos yang kita gunakan itu boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Okey. Jadi projek yang dilaksanakan mengikut masa dan kos yang kita telah tentukan, ini kita kenali sebagai projek normal. Ini ingat ni, projek normal, iaitu projek yang disiapkan mengikut masa dan kos yang kita peruntukkan. Crushing cost ini merupakan satu usaha yang maksimum untuk kita menyelesaikan projek dalam masa yang terpendek. Okey, contohlah kita dalam kita punya senarai kerja projek tersebut 6 bulan katakan. Okey, tiba-tiba kita dapat siapkan dalam masa 4 bulan. Itu masuk crushing cost. Projek itu kita pendekkan. Okey, jadi kos masa tercepat ataupun crushing cost ini, jika kita siap waktu yang cepat, kos itu akan meningkat apabila tempoh masa projek menurun. Betul lah, sebab kita bajet 6 bulan katakan, tiba-tiba kita siap dalam masa 4 bulan. Jadi untuk kita buat dalam masa 4 bulan itu, kita memerlukan kos yang tinggi. Okey, itu yang dimaksudkan. Kos masa siap tercepat akan meningkat, kos dia akan meningkat apabila masa projek menurun, dipendekkan. Okey, boleh ya. Apa itu kos? Kena ingatlah. Biasanya kos ini dia melibatkan kewangan lah. Okey, yang kedua, ni kos. Yang kedua berkaitan dengan masa. Jadi masa ini dia merujuk kepada projek yang kita siapkan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Jadi aktiviti pelaksanaan yang tertunda, kita lambat siap, dia akan meningkatkan kos juga. Katakan projek kita kena siap 6 bulan, tiba-tiba kita siap lambat, pergi kepada 8 bulan, juga akan meningkatkan kos. Sama juga
keperluan kita dalam menyiapkan projek dalam masa tercepat meningkatkan kos. Jadi dalam kita punya timetable untuk menyiapkan kerja projek itu katakan 6 bulan. Tiba-tiba kita siap dalam masa 4 bulan, juga akan meningkatkan kos. Ataupun kita siap dalam masa 8 bulan, juga dia akan meningkatkan kos. Jadi untuk kita fix masa yang betul-betul kita dapat siapkan projek tersebut, katakan 6 bulan, kita perlukan catagan. Catagan ini dia merupakan jadual perancangan aktiviti projek kita mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Jadi bila kita buat catagan ini, kita kena follow lah dia punya masa tersebut, supaya kita dapat siapkan dalam masa yang kita telah tetapkan. Sebab kita nak mengelakkan daripada kos itu meningkat, sama ada kita buat dalam masa yang cepat ataupun kita buat dalam masa yang lambat. Okey, penggunaan catagan penting dalam penyelesaian masalah kerana maklumat kita dapat lihat sepintas lalu bila kita buat catagan nanti. Nanti cikgu akan tunjuk, kita akan tengok catagan nanti ya. Yang pertama dalam catagan itu kita dapat melihat senarai aktiviti projek kita. Okey, bulan ni buat apa, bulan depan buat apa, dan bulan seterusnya kita buat apa. Dan juga bila setiap aktiviti bermula dan berakhir, kita boleh tengok bila mula, bila akhir ya. Aktiviti kita tersebut, projek kita tersebut. Dan juga kita dapat tengok tempoh masa setiap aktiviti. Bulan 1 buat apa, katakan Januari kita perlu buat apa, Februari kita perlu buat apa, Mac kita perlu buat apa, ikut step by step dia. Juga untuk kita dapat melihat jika ada aktiviti yang tertindih. Dan juga kita dapat lihat setelah lalu tarikh mula dan tarikh projek dijangka tamat. Ini dalam penggunaan catagan. Ini contoh catagan. Ni. Aktiviti. Senarai aktiviti katakan menyediakan soal selidik Januari 17. Ini timetable dia. Kena siap dalam masa bulan Januari. Okay. Mengadakan soal selidik dan mendapatkan data kita buat dalam bulan Februari. Okey, ini 17 ni maksudnya 2017 lah. Ini 2017 bukan 17 bulan ni, 2017. Menemu ramah pengguna kita buat dalam bulan Mac. Kita menganalisa data kita buat dalam bulan April. Dan juga kita membuat rumusan kita buat dalam bulan Mei. Jadi kita perlu membuat projek tersebut mengikut aktiviti yang kita sediakan dalam catagan untuk mengelakkan daripada crashing cost siap cepat ataupun lambat siap projek tersebut, untuk mengelakkan kos dia makin bertambah. Okey, itu yang berkenaan dengan masa. Ini ingat ya. Apa yang dimasukkan masa tadi ya. Okay, dan yang ketiga, ciri yang ketiga, dia melibatkan sumber. Okey, sumber iaitu maknanya kita definisikan sumber ini sebagai stok ataupun wang kita, bahan-bahan mentah, staff dan aset yang lain yang boleh digunakan untuk organisasi supaya dapat berfungsi dengan efektif. So kena lihat semua kita punya sumber. Jadi dalam perancangan untuk menyelesaikan masalah ini, semua penyelesaian memerlukan sumber. Okay? Bagi kita untuk menjana hasil ataupun perkhidmatan. Contoh sumber tersebut seperti sumber kewangan, sumber manusia ataupun sumber teknologi. Ini contoh sumber. Jadi perancangan sumber adalah tanggungjawab pihak pengurusan untuk mendapatkan keputusan yang optimal. Mengelakkan pembaziran dengan membuat perancangan rapi. Tujuannya untuk mengelakkan pembaziran sumber. Dan juga kekurangan sumber akan melambatkan masa dan juga akan meningkatkan kos. Okey. Bila kamu lambat siapkan masa yang ditentukan dalam projek kamu, maka dia akan melibatkan kos. Disebabkan oleh kekurangan sumber. Jadi kamu kena pastikan sumber yang kamu miliki mencukupi untuk kamu siapkan projek.
Dan juga kita perlu membuat penjadualan sumber. Tujuannya adalah untuk mengelak kelewatan projek kita. Okay. Apa yang perlu kita buat untuk mengelakkan daripada kelewatan projek? Yang pertama, kita perlu pastikan ada pegawai ataupun unit yang memantau penjadualan sumber kita. Okay. Lepas tu kita menggunakan baris gilir mengikut keutamaan projek. Okay. Dan juga kita boleh uruskan keperluan projek diuruskan dengan teliti dengan mengambil kira sumber sedia ada. Okay. Dan juga kewangan kita. Jadi kita perlu mengadakan penjadualan aktiviti supaya seimbang dan boleh dilaksanakan sepanjang projek kita. Okey, itu dia 3 ciri utama yang melibatkan yang pertama kos, masa dan sumber. Okey, kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.